Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan dua perkara, iaitu apabila hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu kebocoran RM3 bilion ke 4 bilion kepada parti dan tokoh politik. Daripada Harakah Diari pula, kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS pula mengatakan bahawa apabila penipu dan pencuri dan perompak bersatu. Jadi apa yang kita lihat daripada dua kenyataan berbeza ini, yang mana apa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri apabila berlakunya kebocoran yang begitu besar dan akhirnya juga kita lihat 3 ke 4 bilion. Serta Perdana Menteri juga mengatakan berjaya ataupun cuba untuk menurunkan untuk membuat satu penjimatan sehingga kepada 10 bilion. Tetapi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS dalam media Harakah Diari hari ini pula, beliau mengatakan dengan tajuk apabila penipu, pencuri dan perompak bersatu. Jadi apakah maksud yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini? Kalau kita lihat daripada apa isi kandungannya, yang mana saya baca sekerat daripada kandungan apa yang Presiden PAS ini tulis, beliau mengatakan bahawa Islam menolak daripada bersatu dan kerjasama dengan kumpulan haram seperti kumpulan perompak yang mengambil harta secara paksaan dan terbuka yang dinamakan juga dengan merampas melanun di laut yang luas dan sebagainya. Begitu juga diharamkan bersama kumpulan pencuri yang mengambil harta secara sembunyi tanpa diketahui dan diizinkan oleh pemiliknya. Kemudiannya disertai oleh kumpulan penipu yang mengambil harta secara menggoda dan berbohong. Antaranya seperti berhutang dengan niat yang tidak mahu membayar atau menimbang, menyukat atau cara yang salah bagi mengambil keuntungan secara haram dalam muawalat perniagaan. Ini termasuk juga amalan riba yang besar, yang berdosa besar dengan mengambil kesempatan daripada orang miskin yang memerlukan bantuan pada masa yang sama mengumpul hasil rasuah dan sebagainya. Wahal semuanya adalah dari sumber haram. So, hari ini kita juga melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan mengenal pasti kebocoran wang antara 3 bilion hingga 4 bilion sejak 2 bulan beliau berada di kementerian. Dalam masa yang sama, beliau juga sebagai Menteri Kewangan berkata kerajaan boleh menjimatkan sehingga 10 bilion daripada kebocoran semua itu jika ada kerjasama terutamanya di kementerian penting itu. Dan kita boleh lihat ulasan dua tokoh ini, iaitu Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden PAS. Yang mana saya lihat Presiden PAS ini membuat satu andaian yang mana dia merasakan bahawa kerajaan yang ada hari ini adalah satu kerajaan yang mungkin dia kata daripada hasil penipu, pencuri dan perompak bersatu. Jadi pada saya apabila disebut bersatu di belakang, geng-geng bersatu itulah yang menipu. Disertai pula dengan PAS yang pandai menjual isu kaum dan agama, seperti mana Presiden PAS ini sendiri. Yang mana apabila saya lihat beliau mengeluarkan kenyataan ataupun apabila dia cuba untuk nak mengatakan bahawa kerajaan hari ini tidak telus, ataupun nak mengatakan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang mengamalkan rasuah, pada saya Presiden PAS bersilap besar. Kerana setiap hari rakyat di luar sana boleh lihat di media-media sosial ataupun di media yang umum kita boleh lihat hari ini bahawa setiap hari ada sahaja tangkapan oleh SPRM. Kenapa di zaman PAS berada dalam kerajaan, kenapa tidak ada pemimpin ataupun tidak ada Perdana Menterinya bersuara untuk membuat penjimatan sehingga boleh mencecah 10 bilion. Dan apabila yang paling mengejutkan kita, apabila kita lihat kebocoran wang antara 3 bilion dan 4 bilion ini melibatkan dua perkara, iaitu melibatkan kepada parti politik dan juga kepada tokoh politik, ini jelas. Jadi jangan sampai pemimpin PAS dikorek nanti. Begitu juga dengan Presiden PAS ini sendiri. Jadi apabila nak bangkitkan isu, hari ini Perdana Menteri kita bukan calang-calang orang. Beliau mempunyai pengalaman dalam mentadbir negara sebelum ini. Beliau pernah menjadi Menteri Kewangan negara sebelum ini. Dan kita tahu kenapa beliau dipenjarakan adalah diakibatkan kerana keberanian beliau apabila mengheret tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin ataupun mereka-mereka yang berkroni untuk merompak wang rakyat ini.
Jadi kalau Presiden PAS dalam kenyataannya apabila nak menceritakan bahawa mengambil harta orang miskin ataupun membuat perkara-perkara yang tidak membangunkan, pada saya nak tanya, kawasan Presiden PAS ini sudah moden ataupun sudah maju atau belum? Dah berapa lama beliau menjadi ahli parlimen? Dah berapa lama beliau menjadi adun? Adakah kawasan beliau itu maju? Jadi kita lihat Presiden PAS hari-hari bercakap, pemimpin PAS hari-hari bercakap, tetapi kawasan mereka seperti itulah, tidak ada kemajuannya. Dan ini yang pada saya hakikatnya mereka tidak menjalankan kerja, cuma tahu bercakap saja dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik dan membingungkan rakyat. Apa yang dimaksudkan dengan penipu, pencuri, perompak? Sebenarnya kerajaan yang lalu, kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri belum lagi berani berjumpa dengan SPRM. Dan Presiden PAS sendiri belum lagi menjawab isu 90 juta yang UMNO bagi. Jadi siapa ada yang penipu? Pada saya Presiden PAS tanya diri sendiri. Siapa ada pencuri? Kita lihat. Penipu, pencuri dan perompak. Presiden PAS menggunakan kemudahan yang ada di kerajaan apabila menjadi duta khas Perdana Menteri. Ini bukan bapak Presiden PAS punya. Ini bukan bapak PAS punya. Ini adalah kemudahan yang ada di kerajaan. Presiden PAS sendiri hari ini mendapat gaji daripada menjadi adun, mendapat gaji daripada menjadi ahli parlimen, itu adalah duit rakyat. Hasilnya daripada apa? Daripada bermain politik. Dan sebahagian daripada sikap ahli politik ini adalah penipu, memutar belit. Jadi hari ini dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan memutar belit kerana beliau bertindak sebagai presiden mengelirukan rakyat. Jadi pada saya, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini, jika berani keluarkan kenyataan media yang kalau nak tembak, tembak sekali. Tetapi beliau bertapis-tapis dengan bermadah helah dia. Kerana apa? Kerana dia takut dengan saman. Jadi ini teknik dia. Sebab itu kita susah nak mengambil tindakan kepada Presiden PAS kerana dia pandai menipu. Dialah bapak penipu. Yang mencuri ini. Kalau kita tengok bagaimana PAS dulu main tin Milo untuk mengutip dana. Kenapa tiba-tiba pilihan raya PAS tidak pernah mengutip dana? Kita tengok selepas ini bagaimana pula. Yang merompak. Yang merompak ini kita tunggu. Apabila siasatan kepada 92.5 bilion ini terungkai, tahulah siapa dia yang penipu, siapa yang mencuri dan merompak. Jadi pemimpin PAS hari ini jadi pembangkang apabila mereka begitu lantang hari ini kerana sebenarnya mereka takut. Kalau pemimpin PAS tidak takut, kenapa mereka begitu lantang apabila kerajaan yang ada hari ini terbentuk? Sebab mereka tahu mereka nak kena korek. Jadi kalau tak buat salah, tak perlulah nak melenting. Hari ini dia melenting sebab itulah takut. Itu saja. Jadi Presiden PAS ni pun bersih. Kalau dia bersih, dia kena jawab isu 90 juta tu daripada UMNO ni. Jadi pada saya, dia tidak pernah menjawab. Dia berpusing sana, berpusing sini. Akhirnya dia kata cukup jumlah dah. Cukup jumlah dekat mana? Kat longkang. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.